من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ni? Sihat ya? Alhamdulillah. Dah makan? Ha? Kedai kopi. Oh, baik je bang kedai kopi. Seronoknya cik. Kedai kopi. Oh tadi exercise. Okey lah. Lepas tu tambah minyak. Lepas exercise kan. Makan apa? Roti. Roti dengan mata setengah masak. Terus setengah masak. Macam-macam. Wah gitu exercise okey tak? Oh lepas exercise lapar. Oh lah, sian pula. Habis exercise pukul berapa? 8:30, 9. Oh. Cute pula. Tu lah selalu saya mengajar tidur je. Dalam kurung je. Dapat kopi. Lain kali buatlah kopi sebelum kuliah kita. Letak tepi situ satu. InsyaAllah. InsyaAllah. Taklah saya tak, bagi saya janganlah yang ni lah cik-cik nak minum tu kan. Saya jangan, di perut saya meragam pula. Okey, hari ni muka surat berapa? Ingat tak? 50? Ha? 509? Okey, 509. Oh sambung kita sambung hadis ni. Hari tu baru ya. Okey, hari ini kita masuk muka surat 509, hadis kita nombor 147. Hadis nombor 147. Okey, kita baca ya dulu hadisnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Mansuri akhbarana Mu'adz bin Hisham. قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. Okey, hari tu ingat tak kita bincang pasal Muaz? Hari tu pasal apa Kak Zah? Puasa? Muaz bin Jabal. Last week kita ada bincang tentang Muaz kan? Ya. Oh, hak Allah dan hak hambanya. Betul? Betul. Hak Muaz pula. Hak Allah dan hak hambanya. Okey, apa hak Allah?
Hak Allah, kita sebagai hamba bila kita nak melaksanakan hak Allah bagaimana? Taat, betul. Hari itu yang dalam teks hadis tu Nabi kata apa kepada Muaz? Haqqullah. Tadi Kak Zah kata tak syirik. Ada lagi tak Kak Zah? Sembah Allah. Tu kita beribadah kepada Allah, jangan syirikkan Allah. Itu hak Allah. Kemudian kalau seseorang hamba, dia menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah, apa hak hamba yang Allah berikan kepada dia? Allah tak azab dia, okey? Allah tak mengazab dia. Jadi itu hadis yang telah kita bincangkan lah. Hadis nombor berapa Kak Zah? 142? Okey, betul. 142 hingga 145 hadisnya. Hadis nombor 142 hingga 145 kita bincangkan tentang hak Allah dan hak hamba, yang mana hadis itu merupakan peristiwa yang berlaku kepada Muaz ibn Jabal. Baik, jadi sekarang hari ini kita ada satu lagi peristiwa, okey, yang berkaitan dengan Muaz ibn Jabal. Dalam kisah ini, Muaz ibn Jabal bersama dengan Nabi SAW masih lagi berada di atas tunggangan. Hari itu kita bincang binatang tunggangannya apa? Nabi naik apa dengan Muaz? Keldai. Cakap kuat sikit. Tak dengar. Okay. Keldai. Naik keldai. Okey, jadi sekarang ini kisahnya kita nampak begini. Nabi SAW dia naik binatang tunggangan itu bersama dengan Muaz ibn Jabal. Jadi dalam keadaan yang berada di atas binatang tunggangan tersebut, Nabi SAW dia panggil Muaz. Kisahnya lebih kurang sama sebagaimana kisah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi di sini Nabi SAW panggil Muaz 3 kali. Okay, Nabi kata, "Ya Muaz." Kemudian Muaz menjawab, "Labbaika Rasulullah wa sa'daika." 3 kali Nabi panggil Muaz, 3 kali juga Muaz memberikan jawapan yang sama kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun bersabda kepada Muaz, "Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahu 'alan nar." Okey. Jadi Nabi kata kepada Muaz, "Ma min 'abdin." Mana-mana hamba yashhadu an la ilaha illallah, yang dia mengucap, dia naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atasnya api neraka. Jadi kita faham begini, sesiapa yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah maknanya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Okay? Kita mengucap begitu. Jadi orang yang begini, hamba yang begini, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka ke atasnya. Jadi banyak ya hadis yang dah kita baca daripada beberapa minggu yang lepas, yang mana menyebutkan tentang perkara yang sama. Jadi dalam kisah ini, bila Muaz dia mendengar sabda Nabi SAW itu tadi, dia pun tanya kepada Nabi. Okey, apa soalan dia kepada Nabi? "Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru?" Jadi dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah boleh untuk saya kabarkan kepada orang ramai?" Beritahu apa kepada orang ramai? Beritahu apa kepada orang ramai?
tentang penyaksian tadi kan, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Jadi Muaz ni dia tanya Nabi, boleh tak saya jumpa orang ramai, saya beritahu kepada orang ramai apa yang Nabi SAW sampaikan kepada dia itu tadi. Jadi dia kata apa? Fayastabshiru, supaya orang ramai ni mereka rasa happy, mereka rasa suka, mereka diberikan dengan berita gembira, begitu kan? Jadi Nabi SAW pun kata kepada Muaz, qala izayyattakilu. Nabi kata gitu. Jika demikian, okey, ini maknanya larangan Nabi lah ya kepada Muaz. Nabi kata, jika begitu, kalau kau beritahu kepada orang ramai, nanti mereka ini akan berpangku tangan. Minggu lepas kita kata berpangku tangan tu macam mana? Gini. Gini je. Pangku tangan tu macam mana? Apa maknanya? Sambil lewa, itu saja. Lagi? Okey, Nabi tadi Muaz kata kepada Nabi, Muaz tanya Nabi, boleh tak saya nak bilang orang ramai tentang apa yang Nabi sampaikan kepada dia? Nabi kata apa? Izayyattakilu. Kalau kau bilang orang ramai, beritahu kepada orang ramai kan, nanti mereka ini dia akan berpangku tangan. Maknanya, tadi Kak Zah kata nanti orang akan ambil sambil lewa. Lagi selain itu? Bincang anak beranak. Apa? Dare? Mereka tak go like that. Bertangguh. Bertangguh apa? Ambil lingah-lingahkan gitu. Okey, sambil lewa, tangguh, lingah-lingahkan, sama je makna. Ada yang lain? Buat bodoh je. Uish, kasarnya. Buat bodoh je lah. Buat bodoh. You tak percaya? Betul ke, betul ke tidak? Saja-sajalah. Cik main tembak je ni Cik main tembak pula cik. Tadi kakak cakap apa? Dia buat yang wajib je, yang sunat dia tak buat. Boleh juga. Maknanya orang kurang beramal. Kita kata gitu. Bila kita beritahu kepada orang ramai, awak dah mengucap 2 kalimah syahadah Alhamdulillah, masuk syurga awak. Masuk syurga kita. Gitu kan. Masuk syurga. Alhamdulillah kita masuk syurga. Dah lah buat wajib-wajib je. Macam gitu kan. Sunat-sunat tak payah. Solat tahajud tak payah. InsyaAllah dah masuk syurga. Tak tahajud pun masuk syurga juga kita. Sebab apa? Dah mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi begitu keadaannya. Jadi orang ni akan rasa macam tak payahlah nak beramal banyak-banyak. Kan? Kita dah solat 5 waktu tu dah Alhamdulillah. Dah puasa Ramadan tu dah Alhamdulillah. Tak payah puasa Isnin Khamis. Sebab apa? Confirm masuk syurga. Dia gitu. Confirm masuk syurga. Jadi bila kita ni memiliki pandangan yang sedemikian, kalau kita ni ada satu pegangan yang confirm kita masuk syurga macam tu kan, sebab kita dah mengucap 2 kalimah syahadah tadi, Nabi kata nanti orang ramai ni mereka tak beramal. Itu maksudnya berpangku tangan. Izayyattakilu. Mereka ni tak ada rasa nak beramal, tak ada rasa nak kata buat lebih daripada apa yang sepatutnya. Sedangkan kita ni beramal bila nak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan hanya berpada dengan amalan yang wajib. Maknanya bila kita solat 5 waktu, kita ada solat sunat qabliyah, ba'diyah. Kan? Kita ada solat sunat duha. Kalau tadi siapa sempat tadi kan. Nanti lepas ni pun boleh lagi. Kalau nak buat solat sunat duha. Kalau siapa tadi sebelum subuh, dia ada buat solat sunat fajar. Okay. Kemudian nanti malam ada witir. Kan? Ada buat solat-solat sunat ni semua. Nanti Ramadan kita buat apa? Tarawih. Solat sunat tarawih ke tak payah tarawih? Confirm masuk syurga dah tadi. Tak payah tarawih dah Ustazah. Confirm masuk syurga tu. Tak. Kita akan terus-terusan mengejar syurga Allah dengan beramal. Dia begitu. Bukan hanya semata-mata mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu, apa dia?
Beramal dengan beramal sampai akhir hayat, betul. Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Beramal, maknanya amalan tu mesti terus. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, maknanya kita berpada saja begitu. Okey, jadi sebab itu di situ Nabi SAW melarang Muaz daripada menghebahkanlah ataupun mewar-warkan hadis itu tadi kepada orang ramai. Kemudian di sini pada akhir hadis itu dikatakan begini, fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'athuman. Jadi akan tetapi Muaz tetap mengkabarkannya ketika kematiannya. Muka surat 510 ya, kalau siapa yang tak dapat saya baca mana. Muka surat 510 di perenggan yang atas itu. Akan tetapi Muaz tetap mengkabarkannya ketika kematiannya kerana dia rasa berdosa. Ta'athuman, jika dia menyembunyikan ilmu itu. Jadi semasa dia nak meninggal ni kan, Muaz dia beritahu kepada orang ramai tentang satu hadis ini yang belum lagi dia sampaikan kepada orang lain kerana dia simpan hadis tu kan, tapi akhirnya dia tetap memberitahu kepada orang ramai. Dan mana kita hari ini kita dapat dengar hadis itu kerana Muaz dia bimbang. Dia akan jadi orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi sebab tu dia pun sampaikan hadis itu kepada para sahabat yang lain. Baik, kita lihat di sini ya. Hadis tadi nombor 147, kita seterusnya masuk kepada hadis nombor 148. Baik, hadis 148 kita ada sebuah hadis yang agak panjang juga ya di situ. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Haddathana Syaiban bin Farrukh, haddathana Sulaiman ya'ni bin al-Mughirati qala haddathana Thabit an Anas bin Malik qala. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Thabit telah memberitahukan kepada kami dari Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata. Okey, Anas cerita apa di sini? Kita sambung ya pembacaannya dalam bahasa Arab. Haddathani Mahmud bin Rabi'i an Itban bin Malik. Telah menceritakan kepada aku Mahmud bin Ar-Rabi' daripada Itban ibn Malik. Qala, dia berkata, Qadimtul Madinata falaqitu Itban. Aku telah datang ke Madinah dan aku telah bertemu dengan Itban. Faqultu hadithun balaghani anka. Qala. Jadi Itban ini dia kata, lalu dia telah sampai kepadaku berita kepadaku tentang dirimu. Jadi siapa tadi? Itban. Dia kata, aku berkata telah sampai berita kepadaku tentang dirimu. Jadi dia pun ceritakan tentang kisah dia. Asabani fi basari ba'du syai'i faba'athu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni uhibbu an ta'tiyani fatusalliya fi manzili. Jadi dia cerita kepada Itban ini, dia cerita. Dia kata, aku kata kepada Nabi mana ni? Suatu telah menimpa penglihatan aku. Jadi Itban ini dia cerita bahawa mata dia sakit. Okay, ada something wrong dengan mata dia. Okay, mata dia tu mungkin terluka ataupun blur dan sebagainya lah. Kemudian dia kata, kemudian aku mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Jadi Itban ni dia hantar surat kepada Nabi. Tujuannya apa? Dia kata, aku ingin agar engkau iaitu Rasulullah datang dan solat di rumahku. Sebab apa? Mata dia ada problem. Jadi dia tak dapat keluar pergi ke masjid.
Maka di sini dia minta Nabi SAW datang ke rumah dia untuk mengimamkan salat bagi diri dia. Baik, jadi di sini dia kata lagi, dia cerita lagi. Dia lalu aku akan menjadikannya sebuah musalla. Maknanya dia akan siapkan untuk bila Nabi datang rumah tu kan, Nabi dapat solat di sebuah tempat yang dinamakan dengan musalla di rumahnya. Jadi dia berkata, maka Nabi SAW pun datang beserta orang-orang yang Allah kehendaki dari para sahabatnya. Okay, jadi pun dia kata fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sya'allahu min ashabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimalah undangan dia sebab dia invite Nabi. Okay, dia undang Nabi datang rumah dia untuk mengimamkan solat, lalu dia pun buat tempat musalla itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata Nabi pun datang ke rumah dia bersama dengan beberapa orang sahabat yang mana telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki datang bersama dengan Nabi pada waktu itu. Fadakhala wa huwa yusalli fi manzili. Nabi pun masuk ke rumah aku dan dia pun solat di rumah aku. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum. Sedangkan di kalangan para sahabatnya mereka berbual-bual di kalangan mereka. Thumma asnadu uzma dhalika wa kubrahu ila Malik bin Dukhshum. Jadi mereka ni sedang bercakap tentang seseorang. Mereka berbual-bual, mereka sedang bercakap tentang Malik bin Dukhshum. Jadi dia berkata, dia ni maknanya Ibn dia sambung cerita dia. Apa yang mereka kata? Qalu waddu annahu da'a alaihi fahalaka wa waddu annahu asabahu syarrun faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Okey, maksudnya daripada teks bahasa Arab itu, mereka ini bila mereka berbincang ataupun mereka berbicara tentang Malik bin Dukhshum, mereka ingin agar beliau mendoakan keburukan untuk Malik bin Dukhshum itu hingga dia binasa, dan mereka ingin agar dia ditimpa keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat dan bersabda, bukankah dia bersaksi, dia ni balik kepada Malik bin Dukhshum ya, bukankah dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Okey, jadi tadi mereka ni minta Nabi supaya doakan kebinasaan untuk Malik bin Dukhshum. Okay, kerana mereka rasa Malik bin Dukhshum ni adalah seorang yang munafik. Ini pada pendapat mereka. Tapi sebenarnya tidak. Malik bin Dukhshum ni bukan orang munafik. Jadi mereka ni adalah mungkin ada something wrong yang berlaku di antara mereka ni, sehingga mereka pun berbual-bual dan berbincang tu tadi dan minta supaya Nabi mendoakan kebinasaan kepada Malik bin Dukhshum. Tapi bila Nabi SAW dengar, Nabi balik bertanya, maknanya Nabi tanya kembali kepada mereka ni, kan, bukankah Malik bin Dukhshum itu dia telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia juga bersaksi sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maknanya Malik bin Dukhshum ini dia telah mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi ini persoalan Nabi kepada mereka semua. Yang tadi kan suruh doakan untuk Malik bin Dukhshum itu. Kemudian mereka menjawab. Okay, yang para sahabat ni pun menjawab. Sesungguhnya dia memang mengucapkan demikian. Akan tetapi ucapannya itu tidak berdasarkan hatinya. Mereka kata gitu. Betul lah Malik bin Dukhshum tu dah ucap 2 kalimah syahadah. Betul Malik bin Dukhshum tu dia kata ataupun dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Tapi hati dia tak cakap begitu. Ini kata mereka. Lalu Nabi SAW pun bersabda, tidak ada seorang pun yang dia bersaksi.
Okey, kalau dalam bahasa Arabnya la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullahi fayadkhulan nara aw tata'amahu. Nabi kata tidak ada seorang pun yang mana bila dia mengucap dua kalimah syahadah itu tadi, iaitu bila dia berkata tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, fayadkhulan nar, dia akan masuk neraka ataupun neraka akan makan dia. Maknanya Nabi nak kata di sini, tak seorang pun yang mana bila dia mengucap dua kalimah syahadah, kemudian dia ini adalah, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia akan masuk dalam api neraka ataupun api neraka akan makan dia. Baik, qala Anasun. Anas pun dia kata, sebab yang ceritakan kisah ini adalah Anas. Anas kata, fa'ajabani hazal hadis. Hadis ini sangat menakjubkan aku. Maknanya dia rasa suka sangat dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan itu. Faqultu libni, sehingga aku pun kata kepada anak aku, uktubhu fakatabahu. Tulislah hadis yang Nabi SAW baru sebutkan itu. Lalu anak aku pun menuliskan hadis itu untuk dia. Okey, jadi yang kita nak kata di sini, dia ada satu kisah di situ tentang Malik bin Dukhsyum. Jadi Malik bin Dukhsyum dianggap, assume lah, dia boleh dianggap sebagai seorang yang munafik, yang mana dia mengucapkan dua kalimah syahadah tetapi mereka kata hanya pada lisan, bukan pada hati dia. Namun adakah Nabi terima pendapat mereka? Nabi tak terima. Kenapa Nabi tak terima? Sebab dia dah mengucap. Okey, sekejap Betul-betul. Sebab dia dah mengucap dua kalimah syahadah itu. Kerana secara umumnya kita faham, orang yang dah mengucap dua kalimah syahadah, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka takkan masuk api neraka dan mereka itu tak dimakan oleh api neraka. Ini yang secara umumnya kita faham. Tapi sekarang ini, apa yang mereka minta kepada Nabi? Mereka minta apa tadi kepada Nabi? Doakan keburukan untuk Malik bin Dukhsyum tu. Tapi Nabi tak nak kan? Nabi tak nak. Nabi kata sebab dia adalah orang yang sudah mengucap dua kalimah syahadah. Tapi yang paling penting apa sebenarnya yang kita nak kata dekat sini? Nak cakap apa? Yang paling penting apa sebenarnya kita boleh belajar daripada sini? Dah angkat cermin mata tu macam nak cakap. Serah pada Allah. Okey, lagi? Tadi? Jangan menuduh orang. Okey, lagi? Nak cakap apa? Bersangka baik. Nice. Okey, lagi? Bersangka baik. Cik cakap apa, Cik? Tengok saya macam telan. Bersangka baik, jangan mudah menuduh. Tadi apa ya? Tadi ada siapa lagi nombor 3? Siapa cakap ni? Cik cakap apa tadi, Cik? Dia tak ingat dah cik cakap apa. Cik pun tak ingat. Dia cakap dia tak ingat. Dia cakap dia tak ingat. Apatah lagi yang mendengar ni. Okey. Serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Kita jangan tuduh, kita sangka baik. 3 benda yang cantik. Ada tak lagi nak tambah? Tak ada. Nak tambah ajinomoto sikit tak ada? Tak ada. Dah sedap tak ada tambah. Okey, yang macam ni. Kita faham gini. Apa yang ada pada zahir seseorang, kita terima dia macam tu. Kita tak tahu apa yang ada pada hati orang. Okey? Kita tak boleh kata, oh dia cakap dekat mulut dia, hati dia tak cakap. Tak boleh cakap gitu. Mana kita tahu hati orang? Betul, mana kita tahu hati orang? Kita dah belah ke dada dia? Oh, ambillah kapak, belahlah dadaku. Macam tu ke? Tak ada. Kita tak boleh buat gitu kan? Kalaupun kita belah hati dia, kita nampak ke? Jangan tuduh-tuduh. Macam tu kan?
Kelakar pula cik. Jangan tuduh-tuduh. Betul. Kita tak tahu apa yang ada pada hati dia. Jadi Nabi sekarang, okay, sekarang Nabi ajarkan kepada kita. Apa yang zahir? Zahirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah kan? Okey, itu yang kita terima. Sekarang Nabi kata, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak masuk dalam api neraka, neraka tak makan dia. Kita terima macam tu. Kita tak boleh kata, Tanta ni masuk Islam sebab nak kahwin. Ayah kita selalu kan, Tanta masuk Islam sebab cinta. Itu dia punya pasal lah. Macam tu kan? Itu masalah dia. Dalam hati dia bukan urusan kita. Dalam hati dia urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang kita belajar apa yang ada pada zahirnya, dia peluk agama Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, itulah yang kita terima. Okey, dalam keadaan yang sedemikian, kita faham orang yang begini, dia masuk syurga. That's it. Apa hati dia munafik ke apa ke, sebab itu kita tengok gini pada zaman Nabi, okey saya tanya dulu. Orang munafik ni muncul bila? Zaman Nabi. Okey, betul zaman Nabi. Bila? Masa Makkah ke Madinah? Nabi di Makkah ke Nabi di Madinah? Mekah. Betul Mekah. Madinah. Mekah ke Madinah? Mekah ke? Salah. Mekah ke Madinah? Madinah. Kenapa Kak Aisyah kata Madinah? Kenapa bukan Mekah? Okey, golongan munafik mereka muncul, soalan saya. Pada fasa Mekah ke Madinah? Ada jawab Mekah, ada jawab Madinah. Okey. Kak Aisyah, kenapa Kak Aisyah kata Madinah? Ingat lupa 50-50 Kak Zah ingat? Kak Zah kata, okey, jawapan Kak Zah dulu. Mekah, okey. Kak Ima? Madinah. Kenapa Madinah Kak Ima? Okey, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah terang-terangan tunjuk tak suka pada Nabi SAW. Kalau Madinah, tak tunjuk. Oh, ada juga tapi ada yang munafik. Okey, yang tepatnya Madinah. Okey, Mekah, tadi betul Kak Ima kata, pada fasa dakwah Nabi dekat Mekah, okey, pada waktu itu kita lihat tak ramai yang nak peluk agama Islam. Ketika Nabi berdakwah, ni awal dakwah. Permulaan dakwah Nabi ialah di Makkah. Bila Nabi berdakwah di Makkah, tak ramai yang nak memeluk agama Islam. Okey, jadi itu yang menyebabkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, kekuatan itu nampak. Sebab mula-mula tu dia adalah, Islam ni agama yang asing. Bila ia agama yang asing, orang kata, betul ke agama ni bagus ke? Apa manfaat, apa benefits? Kita kalau apa-apa mesti nak benefits. Apa benefits ni masuk ni? Kalau join ni apa dapat apa? Orang tak faham lagi tentang agama Islam. Okey? Jadi bila Nabi SAW pergi ke Madinah, datang ke Madinah, membentuk sebuah kerajaan Islam yang tersendiri di bawah kepimpinan baginda SAW. Kemudian berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan, Islam menang. Bila Islam menang, orang ramai pun buka mata, kata, oh kuat rupanya Islam ni. Bila orang melihat kemenangan berada di pihak agama Islam, pada waktu itu ramai yang memeluk agama Islam. Dan ramai yang memeluk agama Islam ialah kerana apa? Mereka melihat ada antaranya lah kerana mereka melihat kekuatan yang ada pada agama Islam. Bukan kerana mereka ni semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nakkan status, nakkan kedudukan, nakkan kekayaan. Dia begitu. Nakkan kepentingan, inginkan bahawa kita kalau masuk agama Islam, kita ni nampak kuat. Begitu. Ada ramai yang begitu keadaannya. Jadi orang-orang munafik ini dia muncul ketika berada di Madinah. Sebab itu ayat-ayat berkaitan orang munafik
diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Demikian. Jadi yang nak saya kata begini, masa Nabi ni dekat Madinah, bila bukan Nabi tak tahu di sekitar Nabi ni ada orang munafik. Nabi tahu sebab apa ayat yang diturunkan tentang orang munafik itu pun banyak. Malaikat Jibril pun sendiri beritahu kepada Nabi tentang orang-orang yang munafik. Dan Nabi sendiri nampak depan mata Nabi apa yang berlaku. Kan contoh orang munafik ni mula-mula mereka kata mereka support Nabi ya untuk pergi ke perang, ke medan peperangan. Kemudian last minute mereka tarik diri. Sengaja tarik diri, nak merosakkan mood lah kan. Kita kalau ramai-ramai gini, tiba-tiba orang belakang, tak nak lah join, terus balik. Apa rasa grup yang lain? Balik macam tu kan. Boleh balik last minute dah duduk tau, balik tau. Kita kan kalau dah duduk dengan kawan-kawan kita, kita rasa temper kita guna ayat mak-mak lah. Temper kau aku, seminar tu dah duduk, last minute bangun, sakit hati, geram aja kita awak. Kita rasa macam tu kan, sakit hati. Sengaja. Tapi kenapa dia buat gitu? Kenapa tiba-tiba last minute dia bangun? Sebab dia sengaja nak buat kocak-kacir dalam grup tu. Begitu juga orang munafik pada zaman Nabi SAW. Mereka sengaja last minute tarik diri daripada peperangan kerana nak mengkocar-kacirkan ketenteraan Nabi SAW pada waktu tu. Dah nampak orang tarik diri, lemah semangat kan. Macam mana nak pergi perang ni? Kita dah tak cukup quorum. Macam tu kan. Dah tak cukup, dah tak ramai orang. Macam mana ni? Boleh ke kita survive ni kan? Rasa macam itu. Jadi orang munafik begitu. Nabi SAW menyaksikan apa yang mereka lakukan. Tapi adakah Nabi bunuh mereka? Tak. Nabi biarkan je. Nabi tak bunuh. Maknanya bunuh tu maksud adakah Nabi tu, awak munafik Miss ni hukum. Saya tahu apa awak buat. Malaikat Jibril beritahu saya apa. Nabi tak buat gitu. Ramai orang munafik yang Nabi pandang macam tu saja. Tak ada, Nabi tak ambil hukum, maksudnya Nabi tak serang. Sebab ada di kalangan para sahabat sebenarnya mengusulkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kita tak serang aja orang-orang munafik ni? Tapi Nabi beri alasan apa? Adakah engkau ingin orang beritahu aku membunuh orang Islam? Sebab apa? Mereka dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia akan jadi fitnah. Orang yang memusuhi Islam akan kata, Muhammad bunuh orang dia sendiri. Orang akan cakap gitu. Tengok Muhammad, orang mengucap 2 kalimah syahadah pun dia bunuh. Orang akan cakap begitu. Pihak musuh akan cakap begitu. Itulah yang Nabi SAW biarkan. Kerana apa? Mereka sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi nanti di akhirat itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita belajar ialah orang yang dah mengucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah dia masuk dalam syurga Allah. Jadi apa yang ada dalam hati dia, dia munafik ke? Dia beriman sebab yang lain, itu bukan hak kita untuk menentukan. Sedangkan Nabi SAW pun sendiri, Nabi biarkan je. Nabi tak ada pun. Tapi yang tentang hal Malik bin Dukhsyum ni sebenarnya dia bukan orang munafik. Dia sahabat Nabi SAW. Dia orang yang baik. Cuma biasalah orang ni kalau dah berbual, dia tak fikir-fikir. Sebab tu di sini kita nampak bagaimana perkara ini dia menyelamatkan banyak keadaan. Okey, baik, seterusnya kita selesai bincang hadis nombor 148. Kita lihat hadis nombor 149. Okey. Tadi saya lupa nak tulis. Hadis nombor 14 berapa tadi? Yang kita mulakan nombor 147. 147. Satu 147, siapa yang riwayatkan? Ini perawi di kalangan sahabat ya. Anas. Anas ke Muaz? Bukan Muaz. Tak, mana satu? Anas ke Muaz?
Anas ke Muaz? Kenapa Kak Zah cakap Muaz? Ada dua nama kan? Sebab tu saya tanya. Saya tanya, Anas ke Muaz? Sekarang ni, Muaz yang terlibat dalam kisah itu. Anas yang ceritakan. Okey? Jadi kita ambil Anas. Perawi yang ceritakan kembali kisah itu ialah Anas ibn Malik. Maknanya Anas ibn Malik dia ceritakan apa yang berlaku kepada Muaz dengan Nabi SAW itu tadi. Okey, jadi sahabat di sini Anas ibn Malik. Okey, Nabi kata apa kepada Muaz dalam hadis itu? Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, Allah haramkan neraka. Ing saya nampak tak? Nampak ke dia macam tak clear sangat? Tak clear kan? Kita pakai hijau Jadi dalam Anas ibn Malik, dalam hadis Anas ibn Malik, Nabi kata apa? Allah haramkan neraka. Hadis nombor 148, siapa sahabat? Anas juga kan? Betul tak? Masih lagi Anas kan? Kak Zam macam takut dia nak cakap. Ada dua juga ke? Anas je kan seorang? Itban tu yang dia ceritakan. Okey, Itban tu yang dia ceritakan. Itban ibn Malik, orang yang menceritakan. Okey, Anas ibn Malik, Itban ibn Malik. Boleh jugalah, tapi kita ambil yang sahabat yang paling tinggi lah dekat sanad itu. Tapi yang 148, apa hadis dia? Siapa? Tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka ke masuk syurga? Tidak akan masuk neraka atau neraka tak makan dia kan? Okay. Samalah maksud dengan yang di atas tu. Nak tulis ke tak payah? Tulislah, nanti tak faham pula. Okey, tidak masuk neraka. Tapi maksudnya sama, okey? Allah haramkan api neraka, kemudian Allah tidak masukkan dalam api neraka. 149 dah baca? Belum. Satu 149 sama dengan hadis nombor 148. Okey? Jadi saya tak bacalah. Sama hadis dia dengan 148 dekat atas. Jadi kita skip. Oh, dah habis dah hadisnya. Alhamdulillah. Panjang hadis. Banyak sangat. Belum masuk syarah. Okey, kita baca sikit syarah hadis di sini. Tafsir hadis 135 hingga 149. Jadi kita dah baca hadis daripada nombor 135 hingga 149. Dia kata begini, dalam bab ini, muka surat 513 dalam bab ini terdapat banyak hadis. Jadi dalam bab ini kita baca banyak sangat hadis. Okey, 135 hingga 149. Dan berakhir pada hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang mana kesemua hadis yang telah kita baca itu, okey,
ia adalah hadis yang mencantumkan maksud yang terdapat pada hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, iaitu seseorang akan merasakan manisnya iman jika dia redha bahawa Allah sebagai Tuhannya. Kita nakkan kemanisan iman dalam hati kita. Okay, hadis ni panjang lagi ya, saya baca seterusnya. Saya baca dalam bahasa Arabnya. Kat dalam buku tak ada, mungkin boleh catat. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, zaqa ta'mal iman. Seseorang dia boleh merasai kemanisan iman. Man radiya billahi rabba. Okay, siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasula, dan Muhammad sebagai rasulnya. Dalam riwayat lain menyebutkan wabi Muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabinya. Jadi ada 3 perkara yang bila kita gabungkan, ianya boleh menjadikan kita seorang muslimah yang memiliki kemanisan iman. Iaitu pertama, kita redha Allah sebagai Tuhan. Kedua, kita redha Islam adalah agama kita. Dan yang ketiga, kita redha Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Ketiga-tiga perkara itu, ia juga berkaitan dengan kesaksian kita, iaitu ucapan 2 kalimah syahadah. Kerana begini, orang yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Betul? Okey. Kemudian dia mengaku Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Pengakuan, kedua-dua pengakuan itu menunjukkan bahawa kita adalah orang yang mengaku Islam adalah agama kita. Jadi sebab itu, mereka yang dia redha tentang 3 perkara tersebut, mereka ini memiliki kemanisan iman. Orang yang memiliki kemanisan iman, dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Wajabat lahul jannah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis riwayat Imam Ibn Majah. Okey, Nabi kata orang yang ada 3 perkara itu, redha Allah sebagai Tuhan, redha Islam sebagai agama, dan juga redha Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tiga perkara ini akan buat kita memiliki kemanisan iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, bila saya letak mim maknanya Imam Muslim. Kemanisan iman, hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik, dalam hadis yang lain, okey, hadis yang lain yang menyebutkan tentang perkara yang sama, riwayat Imam Abu Daud, saya letak dal. Dal maksudnya Imam Abu Daud. Menyebutkan bahawa mereka yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dia kata apa? Nabi kata apa? Wajabat lahul jannah. Allah layakkan untuk dia masuk ke dalam syurga. Okey?
Jadi kita ada banyak hadis yang menunjukkan bahawa bukan hadis 135 hingga 149 ini sahaja yang membuktikan keimanan akan membawa seseorang ke dalam syurga Allah. Tetapi kita ada banyak hadis-hadis yang lain, antaranya ialah hadis ini. Jadi kalau kita banyak mengucapkan man raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ini adalah doa ataupun ucapan yang boleh menjadikan kita ataupun yang membuktikan keimanan kita kepada Allah sehingga kita dapat merasakan kemanisan iman. Dan orang yang begini insya-Allah Allah akan masukkan dia ke dalam syurganya. Okey, baik, di sini ketahuilah bahawa pendapat Ahlus Sunnah yang dipegang teguh oleh generasi salaf dan khalaf adalah siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, maka orang tersebut pasti masuk syurga walau bagaimanapun keadaannya. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab apa kita? Syafi'i. Ada mazhab Hanbali kat sini? Kalau ada tak ada masalah. Tak ada masalah. Hanbali, Maliki, Hanafi tak ada. Tapi kalau ada tak ada masalah. Yang penting mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk dalam situ, tak kisah. Kita keempat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sepakat bahawa hadis ini, okey, dia kata kita pegang, tak kira sama ada generasi salaf ataupun khalaf. Siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, yang mengucap dua kalimah syahadat itu, maknanya bukan kita kata masa nak meninggal baru dia ucap, bukan gitu. Tapi memang dalam hidupnya dia adalah seorang Muslim, orang yang beriman kepada Allah, lalu dia meninggal dalam keadaan yang sedemikian. Maka orang tersebut dia akan masuk syurga tak kira apa pun keadaannya. Maksudnya dia berdosa ataupun dia tak berdosa. Okey? Dia orang yang ada history macam mana, sejarah hidup macam mana pun. Yang penting dia orang Islam. InsyaAllah dia akan masuk syurga. Ini i'tikad kita, kepercayaan kita, kefahaman kita pada hadis ini. Okay, insyaAllah nanti minggu depan kita akan huraikan lagi lebih lanjut. Keadaan yang macam mana? Orang yang mati dia tak sempat taubat, adakah dia masuk syurga? Kan orang yang kemudian dia ini meninggal dunia dalam keadaan yang masih kecil bagaimana? Orang yang dia ni pernah buat dosa, dia bertaubat, kemudian dia buat dosa lagi, macam mana keadaan dia? InsyaAllah semuanya akan dibahaskan nanti dalam syarah hadis ini. Okey, itu saja kita perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk terus menghadiri pengajian-pengajian agama. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.